untuk hari ini, we are very privileged to actually have our two prominent industry Islamic finance players, Haji Razli dengan Encik Wan Rahim. Okay, Encik Razli will be the moderator for today. Encik Wan Rahim is our tetamu khas. So saya mulakan dengan Dr. Haji Razli. Dr. Haji Razli, dia membawa pengalaman lebih daripada 25 tahun dalam perbankan dan lebih 20 tahun dalam bidang kewangan Islam. Betul Encik Dr. Razli? Betul, tu yang peace tu Dr. Razli. Dia telah menasihati lebih daripada 130 dana Islam, termasuk Islamic REITs, also a think tank in Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar di bawah Kementerian Perdana Menteri Malaysia. Okay. Mahir dalam aspek operasi perbankan dan kewangan, selalu dijemput oleh universiti tempatan dan antarabangsa dan juga telah mengarang buku dan jurnal kewangan Islam. So our tetamu khas, Encik Wan Rahim, actually he doesn't need any introduction for us. Yang mana kami dalam suku industri, memang kami kenal siapa Encik Wan Rahim ni. Sepanjang penlibatannya, sepanjang 3 dekad dalam kewangan Islam, Encik Wan Rahim terlibat dalam beberapa inovasi kewangan Islam yang diperkenalkan di pasaran seperti Rahnu, Kertas Komersial Murabahah Notes Issuance Facility, we call it MUNIF, sukuk yang diterbitkan di bawah kontrak musyarakah, currently Qadrul Hasan, which is something new for me actually, to be honest, when it comes to sukuk Qadrul Hasan, MBAI Bertaman Ajil, dan akhir sekali security berdasarkan aset Islam, aset based securities yang pertama. Okay. Dia juga aktif menyumbangkan pengetahuannya sebagai anggota jawatankuasa in Product and Market Development for IIFM, International Islamic Financial Market, Jawatankuasa Perbankan Islam, Jawatankuasa Tindakan Ekonomi Nasional, which is National Economic Action Council. He is actually a consultant with Islamic Capital Market Securities Commission dan also Labuan Lofsa mengenai kewangan Islam. So dan dia telah menjadi perunding internationally untuk Perkhidmatan Kewangan Mesir dan Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat atau dikenali USAID dalam pengembangan pasaran sukuk dan bonds. Juga penyumbang tetap kepada Islamic Banker, penerbit bulanan antarabangsa mengenai kewangan Islam. Okay. Over to you, Haji Razli. Moga sesi ini membawa manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam dan selamat datang kepada para pelajar, pensyarah dan juga rakan-rakan ke webinar Kenali Kapten Industri Kewangan Islam, anjuran Mashraf Academy. Baik, untuk makluman semua, webinar ini Kenali Kapten Industri Kewangan Islam ni adalah satu inisiatif yang akan dilaksanakan bulanan. Tiap-tiap bulan dia akan ada satu. Jadi ini adalah kali yang pertama Mashraf Academy mengadakan webinar Kenali Kapten Industri Kewangan Islam, dan tujuan dia adalah murni. Tujuan dia, objektif ialah untuk memastikan siapa-siapa saja para pelajar dan juga pensyarah ataupun sahabat-sahabat yang join this webinar dapat mengenali dengan lebih rapat tokoh-tokoh penting di sebalik kejayaan Malaysia melaksanakan sistem kewangan Islam di Malaysia dan juga di dunia. Jadi jadi mereka-mereka ini adalah merupakan orang-orang yang penting di sebalik tabir yang menjayakan agenda kerajaan kita, agenda Malaysia untuk memastikan Malaysia menjadi salah satu daripada negara hub kewangan Islam sedunia. Jadi itu amat-amat pentinglah bagi kita tahu semualah. Sebelum kita mula webinar bersemang santai ni, ingin saya nak cakap sikit berkaitan dengan perbankan Islam ya. Dan apabila kita sebut tentang industri perbankan Islam, seorang tokoh yang perlu sangat-sangat kita semua kena tahu ialah arwah Datuk Muhammad Razif Abdul Kadir. Arwahlah, dia adalah dulu bekas
Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia. Beliau adalah salah seorang daripada individu yang amat passionate tentang perbankan Islam, dan oleh sebab usaha dia lah perbankan Islam telah maju ke hadapan sehingga sekarang lah. Dan juga di dalam pasaran modal Islam, dalam Islamic Capital Market contohnya, kita pun ada seorang initiator, seorang disebut sebagai pelopor tulen yang sebenarnya memang dedicated untuk pasaran modal Islam ni. Nama dia ialah Haji Nick Roslin, Nick Jaafar. Beliau pun juga merupakan dah meninggal lah, dan merupakan salah seorang individu penting untuk para pelajar kenal Datuk Razif dan juga Haji Nick Roslin ni, pasaran modal Islam dan juga perbankan Islam. Sila ambil note dan cuba cari tengok latar belakang dia orang ni macam mana. Right. Dan pada hari ini salah seorang dari kapten keuangan Islam dalam pasaran modal Islam yang saya rasa para pelajar semua kena kenal ialah seorang perintis suku kita di Malaysia. Bagi saya dia ialah seorang maharaja suku lah. Bagi saya, dia cikgu suku kita. Dan beliau actually akan menyampaikan nanti kemudian akan menyampaikan terbit sejarah tentang the first suku pertama di Malaysia. Dia akan sampaikan nanti itu kemudian. Beliau adalah seorang yang bagi saya lah seorang yang amat humble, handsome pun ada, berdedikasi, memang pakar dalam bidang suku, dan beliau tak lain tidak bukanlah Tuan Haji Cik Wan Abdul Rahim Kamil bin Wan Muhammad Ali. Apa khabar Cik Wan? Sihat Cik Wan? Assalamualaikum Tuan Haji, alhamdulillah. Saya nak cerita sikit pasal tadi Bazura baca CV saya. Ada satu cerita. Cerita ni satu orang Arab. Orang Arab dia sombong. Satu orang penyombong dan bongkar. Segala apa dia boleh buat semua. Dia mengaku dia boleh buat, dia pandai. Satu hari dia naik kuda, dia jatuh pada kuda. Jatuh berat ialah. Jadi orang ketawa kat dia, orang ketawa dia orang anggapnya dia malu kan. Tapi tak, dia bangun dia kata, aku tak jatuh pada kuda dia kata. Yang jatuh tu jubah aku. Kebetulan aku dalam jubah. Jadi apa yang Bazura sebut tadi, kebetulan saya ada pada waktu benda-benda itu berlaku dalam Bank Islam. Kebetulan ya. Bukan saya yang buat, itulah aku cerita. Cerita arwah Nick Roslin ni begini. Pada tahun, dulu saya di Bank Islam daripada tahun 83 sehingga tahun 94. Saya ke staff, finance staff lah. Sebelum di Bank Islam saya dihantar berlatih di belajar perbankan Islam di Cyprus. Ramai orang tak tahu Cyprus di mana kan. Nak pergi Cyprus tak tahu macam mana cara dia. Pasal dia ni terpencil, unrecognized state. Saya setahun dah naik kapal terbang. Tapi dia not reliable lah. Dia pergi Istanbul pergi ke Lefkosa tu. Tunggu dekat 1 hari flight dia. Jadi dia program ni run by satu Association of Islamic Banking, Islamic Financial Institution di bawah Dr. Ahmad Abdul Aziz Nagar bersama Universiti Azhar. Jadi saya sempat di Azhar dalam sebulan untuk menutup kursus. Jadi saya balik tu atas tajaan tabung haji waktu tu. Saya balik join Bank Islam tahun 83. Saya ingat lagi bulan Ogos 83 saya balik. Dan saya serve Bank Islam ni selama 11 tahun. Sehingga 94 saya berhenti. Sebelum berhenti saya di BNB Securities sekejap. Kemudian berhenti Bank Islam 94. Dan saya join Abra Discount 94 hingga 2006. 2006 ni kerana pada waktu itu government dia consolidate licensing discount houses merchant bank. Jadi terpaksalah discount houses tu. Saya pun waktu umur dah 58 lah kata. Saya pun bersara, 57 saya pun bersara lah. Saya kata saya nak bersara dah. Saya dah balik rumah dah, saya dah tutup buku semua dah. Baju-baju pun saya dah bagi orang. Tinggalkan plakat dengan t-shirt. Lepas sebulan, Nick Roslin telefon saya. Dia kata, Cik Weh, dia Kelantan, Cik Weh. Cik Weh, apa tu? Saya kata, tak buat apa ni, duduk sajalah. Kadang-kadang Ifing panggil, so mengajar lah. Seperti boleh lah, 3-4 hari kan.
Cerita Cik Wan. Nik Besok pagi Roslin tu, Haji Nik Roslin memang orang Kelantan ke Cik Wan? dia orang Kelantan, dia masih putih, Kelantan. Kemudian saudara saya juga sebenarnya, agak jauh. Kemudian dia kata bagi kita pergi lunch, lusa pergi lunch. Lunch apa ni? Kita lunch jumpa dengan director Nik Ramlah, Dr. Nik Ramlah. Saya kenal Nik Ramlah. Saya kata okey lah. So 2 hari lepas tu saya pun siap nak pergi cari baju dah tak ada, dah kuning lah, lihat tak pakai lama kan. Saya pun dia mau kata macam itulah cara dia. Saya pun pergi lunch. Nik Ramlah kata, "Weh, you buat apa ni weh?" Dia orang Kelantan. Saya duduk saja tak buat apa. Dia kata gini, "Besok mari report office, start kerja." Kita start kerja di office. Saya kata, "Ni, saya tak apply kerja." Tak apa, chairman approve you mari kerja kan. Chairman tanti saya kan. Kawan saya juga. Saya pun lusa tu saya pun pergi IC. Pergi report di HR, Nik Roslin bawa. Lepas sign dokumen tu, saya tanya ni, saya nak buat apa ni? Dia kata, you buatlah apa you nak buat. Dia bagi kerja, dia suruh saya buat apa saya nak buat. Seminggu saya buntu, perkiraan 10 hari, buntu, tak tahu nak buat apa. Suruh fikir. Hari yang ke-10 tu, saya pun start kerja. Saya buat perancangan untuk dipanggil memprofilkan Islamic Capital Market di Malaysia. Saya buatlah dalam 12 agenda sebab 15 agenda. Kemudian jumpa dengan Nik Ramlah, discuss, dia kata, "Weh, 3 ni bang, ambil 12 ya." Jadi 12 saya apply. Saya kata okeylah, kontrak saya habis dah 2 bulan. Tak apa, kita sama kontrak 3 bulan lagi. Pasal apa? So you cari funding lah. Dia kata, funding apa pula kan, bukan you ada fund. Tak lah, yang ni special project, you kena cari fund sendiri. Allah, dia kata, cari fund sendiri. Saya pun tanya Nik Roslin, saya kata, ni, fund dari mana ni? Oh, there's a body called CMDF, Capital Market Development Fund. Dia ada fund itu about 500 million. Penggunaan dia untuk untuk development of capital market di Malaysia. Whether conventional ataupun Islamic. Tapi waktu tu Islamic tak guna lagi fund tu. So, pun prepare concept paper. Jumpa secretary dia. Secretary nama dia Nurini Kasim. Dia Mazura kenal lah. Saya kata, Nurini, saya nak apply fund ni. Dia kata, you tak boleh apply, payah, fund ni payah. It's very difficult. No, it's impossible to get. Saya dengar tu, saya patah hati lah. Payah dapat. Jadi saya duduk Temenung, jumpa John Zinkin. Macam tu CEO SIDC. Saya kata, "John, you just got your fund." Dia kata, "Ya. How many time you apply?" 3 presentation. 3 kali dia bentang baru approve. Maknanya payah. 3 kali tu 6 bulan. Kata, "John, let me see your paper." Dia tunjuk paper dia kat saya. Paper ni, kredit paper saya dah kredit paper ni dah 20 tahun lah kredit paper. Saya buat credit application. Saya buat credit application ni. This is the beauty of networking, right? Ramai orang industri saya dah kenal dia orang pasal lama kan. Jadi Nurini pesan, dia kata orang yang paling payah dalam komiti nama dia George Ratilal, Petronas. Apa nama? George Ratilal. Dulu Petronas CFO. Sebelum pada itu George ni di DNC Sakura Merchant Bank. Sekarang ni RSB je lah. Saya masuk meeting tu, George tak masuk lagi. Lepas 5 minit, George masuk. Dia kata, "Hey, Rahim, what are you doing here?" Kawan saya kan. Jadi bila dia sebut macam tu, orang terkejut. Macam mana George kenal saya? So kata, "He's my old friend now, we do suku together. First suku." Itu cerita dia. Jadi, Alhamdulillah berkat persahabatan ni, saya dapat approval. 12 juta. 12 juta. Alhamdulillah. Capital market untuk masa 3 tahun. Tapi this is management lah. Management ni Alhamdulillah lah. Nak cerita lah. In life ni kita control kita mustahak. Saya kedekut dan bukan kedekut, saya amat teliti dengan penggunaan duit. Dan 12 juta tu saya boleh guna bukan 3 tahun, boleh 5 tahun. Saya panjangkan lagi selama 5 tahun boleh guna. Itulah cerita dia. At the next round tu saya dapat daripada SC lagi another 15 million. Jadi saya ni seorang part-timer di SC dapat funding 27 million untuk jalankan projek penggunaan pasaran modal Islam.
Itu satu kebanggaan yang saya bawa untuk membangunkan kaliber capital market lah, Islamic capital market di Malaysia. Itu cerita saya sebenarnya. Alhamdulillah. Untuk share gini. Alhamdulillah. Saya berjaya dalam bab ni kerana saya raih kawan-kawan. Itu cerita dia. Saya raih kawan-kawan. Dan kita raih kawan-kawan ni, dia tidak ada bad record on us. Tidak ada. Kalau cerita tu cerita yang alhamdulillah orang suka dengar. Jadi itu satu reputasi yang kita kena jaga dalam hidup. Dua hari lepas ada pegawai bank kena tangkap di Shah Alam, rasuah. Kita kena jaga daripada berlaku perkara ni. Ini satu daripada cabaran hidup kerja dalam financing ni. Kena menjaga duit dan kita kena ada satu sikap amanah. Begitulah Tuan Haji, lebih kurang. Tadi Cik Wan ada sebut yang 15 agenda Islamic capital market tu. Boleh cik antara agenda yang menjadi antara agenda tu is capacity building. Capacity building ni antara ni saya buat kelas ICM GDS Islamic Capital Market graduate. Kalau ada kalangan graduate dalam yang hadir ni, yang baru graduate yang nak hadir khusus tu boleh apply 2 bulan. 2 months program classroom, 5 bulan internship. Dan dibayar tak bayarlah, bayar 1,000 per month, tapi it's online. Tapi this class ni saya dah train more than 1,000 students sebenarnya. More than 1,000. Alhamdulillah. Dan kebanyakan mereka ni yang awal-awal tu 95% dapat kerja di financial institution. Tapi ke belakang ni buat 70-75% lah pasal keadaan kan. Dan kebanyakan mereka yang bekerja di financial institution ni sekarang ni selepas 5 tahun memegang jawatan yang kuat senior lah. Bermakna dia melalui kursus ni dia bagi applied knowledge. Bagaimana penggunaan teori-teori untuk diaplikasikan dalam kerja-kerja seharian dalam bidang perbankan dan pasaran modal. Dan saya aturkan dengan cara yang terperinci lah. Sekarang ni saya dah berhenti, saya dah retired daripada SC dan saya nak bercakap dengan Tuan Mokhtar kita yang dari sini ni. Supaya program ni saya boleh sambung asas insya-Allah. Ada satu soalan ni pun dia ni cakap dia nak tahu Cik Wan ni macam mana Cik Wan boleh bermula dengan suku ni, berminat dan menguasai ilmu-ilmu suku ni hingga berjaya mengadakannya dalam di pasaran modal saham Islam ni. Dia cerita pasaran gini, doktor. Saya ni tidak ada pelajaran tinggi. Saya tak masuk universiti. Pasal apa? Saya tidak mampu nak masuk universiti. Jadi saya nak bukti kepada abang-abang saya dan kawan-kawan saya bahawa tak pergi universiti pun saya boleh buat satu contribution kepada apa-apa kerja lah kan. Dan saya cuba sedaya upaya untuk buat dengan cara yang terbaik. Jadi bila saya join Bank Islam ni, saya nak create dalam Islamic banking satu benda yang luar biasa lah yang orang lain tak buat. Bukan persediaan saya, ada kawan-kawan saya. Misalnya Haji Mustafa Ahmad, Pak Mus tu pakar rujuk saya. Misalnya Ustaz Bakir, pakar rujuk saya. Jadi saya kata kebetulan saya dalam jubah tu lah. Bukannya saya yang pakai jubah. Jadi, baik, Cik Wan. Apa nama ni? This is good untuk para pelajar juga. Kadang-kadang pelajar ni dia tanya juga, dia kata kenapa suku ni? Kenapa kita kena belajar suku? Apakah kepentingan suku dalam keuangan Islam? Dekat mana? Keuangan Islam ni dia ada suku. Dia kata jadi suku ni dekat mana? Apakah contribution? Apakah kepentingan suku kepada development of keuangan Islam? Di soalan ni Cik Wan bercerita sikit. Dia dalam finance kewangan ni dia ada 2 cabang besar. 3 cabang lah yang tadi Dr. Razif saya sebut. Dia ada banking and finance, capital market dan insurans atau takaful. 3 cabang. Dalam banking ni dia ada deposit taking, pendanaan dan penggunaan deposit tadi. Penggunaan dia bank guna untuk bagi financing ataupun investment. Dalam capital market pula adalah dia intermediate untuk investment. Bermakna dia memberi peluang untuk pelabur-pelabur untuk melabur dalam securities. Security adalah surat bernilai yang boleh diniagakan. Berbeza dengan bank. Bank ni deposit tak boleh diniagakan. You are stuck there. Dalam fixed deposit ke term deposit ke call deposit, you are stuck there. Kalau you withdraw pun, you ada kerugian. Jadi capital market, pasar modal, dia mengintermediasikan di antara
orang yang mempunyai surplus kewangan dan peluang-peluang untuk melabur, peluang-peluang pelaburan. Itu dia. Sukuk ni merupakan satu securities pelaburan yang boleh diniagakan. Dari secondary trading, dia boleh diniagakan. Dan dia adalah dalam pelbagai bentuk lah. Dia sama ada bentuk dia dalam bentuk surat hutang ataupun surat partisipasi dalam masyarakat ataupun mudharabah, ataupun dalam bentuk ijarah ataupun dalam bentuk wakalah sekarang. Dia asal 2 bentuk, sekarang ada 5 bentuk sebenarnya. Dari saya lagi satu January. Jadi sukuk ni dalam pelbagai bentuk tu memberi peluang kepada institusi yang banyak wang, misalnya KWSP, Tabung Haji, KWAP, untuk melaporkan dalam keadaan dalam suasana yang syariah compliant. Itu dia pentingnya sukuk. Siapa yang mengeluarkan sukuk ni? Yang mengeluarkan sukuk ni adalah yang menjalankan projek-projek yang besar. Selalunya sukuk ni dulu minimum dia 20 million, tapi sekarang ni 20 million tu dia orang tak mau buat dah. Dia kata kalau you want to raise 1 billion, I'll do for you lah. 1 billion biasa lah kan. Jadi dia dah very large ticket item, bukannya small ticket item. Bikinan penawaran permintaan sukuk ni dia actually sangat mencabar dan juga kadang-kadang ia amat mengasyikkan. Seronok kita buat ni, passionate on that part kan. So mesti ada untold stories yang Cik Wan nak boleh share dengan para pelajar. Contohnya macam mana sampai ke Rusia pun orang nak buat sukuk, ke China pun orang nak buat sukuk. Cik Wan boleh share dengan para pelajar, bagi dia semangat sikit. Dia, doktor, kalau untold story ni kena baca Varyasari, Tamra Jalis. Untold story. Ya tu lama, majalah lama tu. Para pelajar tak tahu. Dia begini, dia waktu tu Bank Islam dia dah maju dalam financing, retail financing dan corporate financing baru berjalan kan. Tapi kebiasaannya kita bagi straightforward contract. Bagi masa waktu tu baik biar sama najil, konsep baik inah. Sekarang ni kita pakai murabahah dan tawaruk. Kebanyakannya semuanya, saya nak cerita sikit lah, cerita ni satu cerita yang tak tertulis. Banyak ahli-ahli akademia dan ahli-ahli syariah dia mengutuk Bank Islam. Kerana Bank Islam buatkan baik inah. Baik inah adalah satu transaksi yang bersyarat. Saya beli dan saya jual balik pada awak. Jadi dikata kalau ada dua kontrak dalam satu dua kontrak dalam satu perjanjian, dia kata tak sah. Itu memang betul. Tahun 83 ni satu bank Islam ya dalam Malaysia ni, satu bank Islam. Tapi umat Islam ada ramai, ada dalam masa tu dah kira dalam 8 juta, 7 juta kan umat Islam. Dan kebanyakannya nak lari daripada riba setelah mendengarkan syarahan-syarahan bahawa riba tu dosa yang besar. Dan yang terrengan di dalam dosa riba ni adalah seumpama kita berzina dengan mak kita sendiri. Itu dosa yang terrengan dalam riba. Bermakna bahana dia besar. Jadi orang datang jumpa Bank Islam. Dia kata, Wan, kata, I ada facility dengan Chartered Bank. I dah beli rumah ni, 50,000. Macam mana cara I nak keluar dari riba ni? Jadi kebiasaan orang kata, you bayar balik lah pada Chartered Bank. Dia kata, ni bodoh lah. Dia kata, kalau aku boleh bayar balik, aku tak jumpa hang lah. Ini berhutang. Ada masalah, aku tidak ada duit dan aku ada hutang. Macam mana nak lepaskan pada hutang riba ni kepada hutang yang tak ada riba? Jadi kita bincang di Bank Islam. Bawa kepada Majlis Syarah Bank Islam. Waktu tu chairman dia adalah dan chairman dia tak silap saya Ustaz Syekh Mahsin. Mufti tu kan? Mahsin. Dan satu daripada penasihat syariah dan namanya Syekh namanya Haji Ustaz Mahsin. Arwah dia meninggal, dua-dua meninggal. Ustaz Mahsin ni adalah orang pertama yang saya tahu di Malaysia ni yang belajar syariah khususnya tentang muamalah. Dia belajar di Iraq. Dia pandai. Jadi kita bincang. Dia kata ada satu kontrak yang pernah dilakukan yang diceritakan oleh Aisyah tentang baik inah, dia jual dan janji beli balik. Tapi hadis ni lemah. Tapi pernah dibuat. Dalam konsep hadis, kalau orang belajar hadis, lemah tu bermakna berlaku, tetapi perawinya tidak kuat. Dia berlaku, bukannya bohong. Kalau hadis bohong lain.
hadis palsu lain, hadis lemah lain. Jadi Dr. Halim Ismail, kita doakan semoga Dr. Halim ni diberi kesihatan yang baik. Dia uzur sekarang. Dia kata, kita buatlah bainah, dia kata. Kita buat bainah. Bermakna orang yang ada rumah hutang dengan catat bank tu, dia datang dijual rumah tu pada kita bersyarat kita akan bayar pada catat bank untuk lupuskan hutang dia. Tapi dengan syarat kembali bahawa dia akan beli balik daripada kita rumah tu atas konsep baik biar sama najil. Pembelian harga bahan bertangguh, baik biar sama najil. Dan banyak saya baca artikel makta di ISRA pun dia define baik biar sama najil ni adalah kontrak bainah. Sebenarnya bukan. Baik biar sama najil ni kontrak yang terkandung dalam bainah. Bukannya kontrak bainah, dia terkandung dalam bainah. Baik biar sama najil jualan harga bertangguh. Harga belian bertangguh. Jadi orang pun ramai refinance, dia datang refinance dengan bank Islam, dia jual rumah dia pada bank Islam bayar lupuskan tunai, lupuskan hutang dia di mana-mana bank, dan dia selesai bank hutang riba, dia kemudian berhutang pula dengan bank Islam atas dasar baik bersama najil. Jadi dia buat daripada nasyarah pada syarah. Jadi itulah berlakunya bainah. Dan kenapa bainah ni menjadi popular? Sebab ramai orang berhutang dan tidak ada cara lain untuk dia keluar daripada hutang tu. Zaman tu tawaru tak ada. Itu cara dia. Sekarang dah ada ganti dengan tawaru. Jadi pada waktu tu, corporation, syarikat pun datang pada bank Islam. Macam mana cara kita nak ambil pembiayaan dengan bank Islam? Kita bagi dia biasa mengaji, straightforward. Satu hari saya dapat panggilan daripada Arab Malaysia, kawan saya di Arab Malaysia. Dia kata, can you do an Islamic bond? Saya ni jawab melepas. Saya kata boleh. Pasal saya nak peluang tu. Lepas saya jawab tu, macam mana nak buat Islamic bond? Saya tu setelah hari tu fikir, jumpa Pak Mus, Islamic bond boleh buat Pak Mus? Ish, mana ada Islamic bond, kata. You janji apa? Saya kata boleh buat, kita buat. Saya duduk termenung tu. Ini cerita kalau cerita pada orang kata saya ni sembahyang tak khusyuk. Lepas saya dapat idea. Saya dapat idea bahawa kita boleh buat securitization. Jadi ini kena belajar ya. What is securitization? Exactly. Ini jarang disebutkan ni. Securitization ni adalah kita membentukkan kontrak dalam satu kumpulan yang boleh dibuktikan dengan surat bernilai ataupun securities surat bernilai. Jadi saya kata Pak Mu, kita securitize hutang kita daripada baik bias majil dan kita evidencekan, kita buktikan bahawa hutang itu ada wujud melalui securities yang akan kita keluarkan. Jumpa Dr. Halim. Dr. Halim Ismail. Saya dengan Dr. Halim ni lama cerita dia. Saya dengan anak murid dia tahun 74. Lepas tu dia keluar daripada UKM, saya kerja satu firma tu, dia director tu, saya belajar dengan dia. Menulis pun belajar pada dia. Dia ni very meticulous person. Amat terperinci. Dia kata, Wan Rahim, dia kata, ni dia kata, kalau hang dah bold, jangan underline. Bold, kita underline. Dia kata, hang kalau dah bold, jangan underline. Pasal apa? Bold tu dah kena strike. Jadi saya belajar tu. How to bold, where to underline. Dia very meticulous. Nak gunakan comma, full stop pun dia cerita. Ni belajar kat mana? Nak guna comma pun tak kerti. Full stop tak kerti. Jadi saya belajar dia. Terperinci. Saya bujang saya akur. Dia jumpa Dr. Halim. Dr. Halim kata, dia kata, kita ni kalau tak buat macam ni, bila lagi kita nak buat? Kita kena buat. Wan Rahim dia kata, you sambung lagi. Jumpa you. Saya pun buat konsep securitization of baik bersama ajil debt. Kemudian jumpa Pak Mus. So Pak Mus tengok dari segi syariah. Dia kata okey. Bawa pada management. Daripada 7 management bank Islam tu, 5 tak sokong saya. Itulah cabaran dia. Kerana benda baru. 5 tak sokong. Macam mana cara nak lepas? Pasal proses berkata approval. Tapi Dr. Halim begitu. Dia kata, ini konsep baru. Dia kata. Kita bawa pada majlis syariah. Apa kata dia? Jadi table majlis syariah. Bila table pada majlis syariah, alhamdulillah orang syariah ni dia faham hasrat tu. Hasrat dan dia panggil hajat dia. Hajat dan tujuan tu apa. Jadi bila bagi majlis syariah approve, alhamdulillah approve.
Saya kena table pada Shell ni dalam masa 5 hari daripada konsep tu. Jadi panggil emergency meeting. Saya jumpa Shell. Dia waktu tu Shell ni, dia punya CFO nama dia Robert Yap. Satu orang yang garang. Kalau sebut Robert Yap ni, kalau Robert Yap panggil banker di Singapura tu, banker nak mai dari Singapura nak mai jumpa di Kuala Lumpur ni, terketak, takut. Pasal Shell ni dia big fund owner. Di Malaysia ni yang berani jumpa Robert Yap, M-Bank ya, Arab Malaysia Bank. Bank lain tak berani. Dia takut kena marah. Jumpa Robert Yap. Dia kata, you sure you can do it? No problem, we can do it. But it's never been done. Yeah, I'm doing it the first time for Shell. You be the pioneer. Okay, dia kata. In that case, give me the letter offer. Lepas 2 hari saya bagi letter offer pada Shell. Dia tengok, dia kata, okay, I want it to be done now. Jadi kita kerja ni siang malam kerja. Sampai saya mimpi documentation tu. Mimpi. Kita pada industri member ni, doktor. Saya buat kerja, saya baca dokumen, legal dokumen. Sampai sekarang saya buat legal dokumen sendiri. Itu saya buat sendiri, saya draft sendiri legal dokumen. Lawyer dia perbetulkan dia punya structuring ni. Tapi saya buat sendiri. Ini semua saya belajar dari Dr. Halim. Dr. Halim ni dia punya rules of word dia, susunan macam mana. Jadi in the process of working ni, bagi siapa yang belum masuk industri ataupun sudah dalam industri, jangan tidak baca legal documentation, apa-apa kontrak pun. Jangan tidak baca syariah resolution, apa-apa produk pun kena baca. Baca, faham dan cuba bentuk sendiri pula. Itu learning process dia. Kalau dia maksa kena train asas member tu, dia must be thorough, bukan hanya setakat memberi keputusan syariah saja. Dia kena baca juga legal contract, kena faham struktur dia. Saya pernah duduk dengan asas member dan bergaduh tentang letter offer. Saya tak mau bertengkar lah pasal letter offer ni, Dato' Razli. Dia tidak mengandungi semua. Dia hanya mengandungi hasrat. Segala syarat-syarat dalam schedule yang terkepil letter offer. Jadi schedule ni adalah syarat-syarat dia dan yang terperinci. Letter offer tu hanya memberi dia memberi tawaran secara umum. Jadi saya bertengkar, tapi saya lepas tu kita tak apalah, you buat apa yang you pergi nak buat lah. Dia pun buat. Tapi ini menunjukkan bahawa kompetensi dan technicality ini kurang dalam syariah members. Ini satu benda yang patut diperbaiki lah. Jadi saya pun bentuklah produk. Produk ni atas dasar baik biasa sama najil. First contract yang baik Shell ambil itu. Nanti ada dia punya presentation dia. Dan kita securitize obligation. Securitize tanggungan dalam di bawah kontrak itu dengan pengeluaran yang dikatakan surat-surat hutang, surat bukti hutang. Pada waktu itu tak panggil suku. Kita panggil syahadah ad-dain. Certificate of debt. Syahadah. Sanadat ataupun syahadah ad-dain, certificate of debt. Dan ini berlakunya tentang kekeliruan ataupun perbezaan pendapat. Ini sejarah suku yang pertama di Malaysia. Dia ada few artikel written on this, tapi banyak fakta yang tak betul. Jadi saya nak betulkan di sini. Jadi makta nanti tolong take note lah ya. Next slide please. Suku yang pertama dikeluarkan dipanggil kepada suku Shell MDS. Dia tak panggil suku. Dia panggil Shell MDS Syahadah Ad-Dain waktu itu pada tahun 1990. Ini sebenarnya adalah surat hutang oleh satu corporation yang pertama dikeluarkan di Malaysia, malahan bukan di Malaysia, di dunia pun. Untuk membiayai projek ni. Projek ni projek yang pertama dalam dunia. Dia panggil Middle Distillate Process di Bintulu. Satu teknologi yang baru untuk menukarkan gas kepada minyak. Yang pertama, dia prototype lah. Dan Shell MDS became the world first corporation to raise fund through Islamic securitization to partly finance the MDS project. Jadi di dalam antara kumpulan Shell ni, dalam the group of company, dia ada macam competition for the most creative financial solution. Jadi Shell Malaysia ni, bila dia keluarkan surat dalam bentuk sukuk ni, dia mendapat award amal Shell Group Company kerana very kreatif. Yang pertama gunakan Islamic financing scheme. Yang kedua digunakan Islamic bond. Jadi dia dapat satu keistimewaan lah. Second slide please. Second slide. Slide kedua. Jadi disebabkan sukuk ni adalah yang pertama dalam dunia,
dia dikeluarkan tidak ada benchmark. Tidak ada contoh-contoh presiden yang dapat digunakan dalam legal documentation, dalam pricing dia, dalam cara nak meniagakan paper ni, dan dalam cara untuk mewawarkan, menjadikan satu instrumen yang dapat diinvestkan, dapat dilaburkan oleh pelabur-pelabur. Jadi tak ada presiden. Kita memang keluar ni macam telanjang lah. Without any precedent at all. Next slide, please. Facility ini di lead managed by Bank Islam pada waktu itu. Disebabkan Bank Islam ni sebenarnya tidak pernah pun isu suku, maka Shell kata dia nakkan Bumiputera Merchant Banker jadi co-manager. Waktu Bumiputera Merchant Banker ni di bawah Bank Bumiputera dah tutup dah. Di bawah yang rakan kerja saya daripada BNB ni adalah Syed Abdullah Al-Haddad dan pembantu dia adalah Tan Sri Wahid Umar. Masa tu Tan Sri Wahid ni dia officer di BNB. Saya ingat lagi. Dan dia ni ikut arahan kita orang. Kita marah dia, kita suruh dia buat dia masuk waktu tu. Budak yang baik. Dan itu adalah historic milestone for Bank Islam. Dia menjadi satu mercu pencapaian kepada Bank Islam. Bukan setakat dia Bank Islam dapat syndicate satu facility, tetapi dapat juga mengeluarkan satu produk dalam bentuk surat bernilai. So, pertama dia lead syndication process for a securitization exercise. Next slide. Jadi konsep yang digunakan adalah baik biasa mal ajil. Kalau siapa-siapa yang masih ingat, baik biasa mal ajil ni dulu digunakan lebih popular daripada murabahah. Sekarang ni gunakan murabahah tawaruk. Akan tetapi kerana baik biasa mal ajil ni mesti digunakan bersamaan dengan konsep membeli awal, iaitu baik inah, maka baik biasa mal ajil tak jadi popular. Dan fasiliti ini dikeluarkan dalam 2 tranches. Yang pertama 75 million 5 tahun, yang keduanya 50 million 8 tahun. Dulu kalau keluarkan 50 million satu financing yang besar, equivalent to 1 billion today. Tak ada orang pinjam 50 million. Tak ada orang pinjam 30 million pada zaman tu. Dulu orang pinjam 10 juta, 20 juta, 20 juta, 30 juta. Jadi bila jumlah ni dikeluarkan, jadi soalan yang ditanya adalah, adakah orang nak beli that much? 125 million. Ada investor kan? Alhamdulillah kita ada cara untuk mendapat investor. Kerana pada waktu itu banyak duit-duit yang perlukan kepada pelaburan dalam bentuk syarat compliant tidak ada ruang untuk dilaburkan. Dan mereka terpaksa melabur dalam investment yang tidak compliant. Dan the biggest fund holder waktu itu adalah Tabung Haji, KWSP, KWAP misalnya kan. LTAT dan insurance company, dia tidak ada produk insurance. Jadi ini satu avenue pada mereka untuk keluarkan daripada perangkap dan syarah base kepada opportunity untuk meneroka bidang syarah compliant. Next slide please. Keperluan 125 juta ni sebenarnya bukan untuk keseluruhan pendanaan yang diperlukan oleh kilang MBS tu. Dia perlu 1.9 billion, satu kilang yang besar, satu projek yang besar. Tapi percubaan untuk mendapatkan partial financing 125 million melalui sukuk ni ternampak bahawa ia berjaya. Dan projek ni macam saya kata, projek yang pertama dalam dunia ni, conversion of natural gas, menukar bentuk gas asli kepada gas cecair, kepada bahan cecair seperti diesel, kerosene dan special product seperti wax ataupun lilin dan feedstock lain. Ini projek yang pertama di dunia yang invented. Teknologi ini develop di Jepun dan dijual pada Shell. Next slide please. Next. Next slide.
Dan alhamdulillah Bank Negara pada waktu itu yang meluluskan sukuk ni bukannya SE. SE tak ada lagi. Bank Negara. Segala PDS dikeluarkan oleh Bank Negara. Ada kita panggil the Blue Book of Bank Negara. Panduan untuk keluarkan private debt security dan cara trading. Cik Mahta, kalau boleh cari balik Blue Book ni, satu buku yang historical lah. Blue Book ni for securities trading. Bank Negara keluarkan in that time. InsyaAllah, Jadi, saya cari je, Pak. ya, dia panggil Blue Book. Kalau tanya yang apa ni, treasury orang yang dah besar dia tahulah. Jadi Bank Negara ni bukan hanya setakat dia luluskan pengeluaran dalam bentuk bond, tetapi juga luluskan untuk dibuat secondary trading. Saya akan cerita ya proses secondary trading ni. Maaf Encik Wan, masa ni Suruhanjaya Security belum establish kan? Dia establish Belum 1993 Ya, belum establish. Bukan, dia dah establish tapi tidak mengambil peranan dalam private debt security. Okey. Waktu itu SC hanya unit trust ya. Okey. Terima Ya. kasih. Dan dia apa ni dia what they call that dibenarkan secondary trading ataupun apa ni penjualan di pasaran sekunder. Dan kerana dengan ciri-ciri ini dia recognize, maka produk ini dia recognize sebagai bond. It's an asset class. Jadi kalau recognize asset class bermakna pelabur-pelabur mana pun boleh beli bond ni. Diiktiraf. Dia kebaikan ya, satu keistimewaan atau advantage untuk Islamic product ni adalah barang-barang yang bukan Islami tidak boleh diinvest oleh investor Islamik. Bermakna barang yang non-Islami, tabung haji tak boleh invest. Tetapi barang-barang yang Islamik ini boleh dibeli oleh sesiapa saja. Malah boleh dibeli oleh Magnum pun kalau nak beli. Genting pun boleh beli. Tak jadi masalah. Dia beli untuk invest. Jadi kita panggil, kalau dalam in the world of Tan Sri Nur Yaakob, dia kata, dia panggil 1 degree of freedom more. Mana Islamic product has a bigger market, bigger pool of investors than the non-Islamic market. Dan secondary trading ni, cerita dia begini. Cerita dia bila Bank Negara approve as a bond, Nur Muhammad Yaakob, tengok dia waktu tu dia manager Bank Negara. Dia datang dengan Datuk Razif. Maksud tu Razif ya. Datuk Razif dengan Hidir, dengan Wong, dengan Chan Kipun. 3 orang datang jumpa saya. Dia kata, Wan, cuba explain your product ni. Cuba explain ada produk bentuk ni. Dia kata gini, your product dia kata tidak akan lengkap kalau tak boleh trading. Trading ni adalah dia kata kita membenarkan produk ni dijual beli di pasaran sekunder for liquidity purposes. Dan cara nak jual beli ni, dia kata, pasal you ni, your product is a fixed return. Dia ada formula dalam Blue Book yang saya katakan tadi, dia panggil trading of fixed return investment. Jadi kita gunakan formula yang sama, cuma kita gantikan interest component kepada profit component. So that's why the Blue Book ni is a very important book. Dia jadi macam, kalau orang kata among the treasury people, dia panggil Bible of trading. Jadi ciri-ciri yang inherent, yang melekat pada produk ni, iaitu ciri-ciri sebagai dinamakan bond, dibolehkan secondary trading, dia ada trading formula dia, iaitu dia panggil apa? Dia panggil yield calculation dia, process trading, dan diiktiraf sebagai asset class for traders. Malahan yang membeli produk ni bukan hanya investors di Malaysia, Bank of Tokyo pun beli. From the Tokyo branch. Itu dia nampak first what they call that success. Dan lawyer yang buat ni, lawyer yang responsible for this actually saya salute lah. A creative lawyer, nama dia Kadir bin Kasim. Kadir Kasim saya dah retired. Kadir ni very creative. Kalau jumpa Kadir, saya kata, Kadir ada problem. Kali ni tak ada problem ni dah. Selalu ada problem jumpa aku. Jadi bagi cerita kat dia. Sekarang ni macam mana kat dia nak buat security arrangement, macam mana nak buatkan documentation supaya benda ni allow transferability. Macam mana cara nak buat. Jadi dia ni dia tak jawab. Lepas after 2 hari saya call dia, zaman tu cellphone tak ada, pakai fixed line phone. Telefon tak jawab. 3 hari dia tak jawab telefon. Dia tercelaka, Kadir pergi mana? Lepas hari ke-5 dia balik. Kata Kadir, pergi mana? Aku pergi Turki, pergi Istanbul, makan angin.
Saya kata ke dia, kita ada problem hang beli makan ni. Aku nak solve hang punya problem lah ni. Pergi mencari kita udara baru. Dia. Ada problem pergi bercuti. Pergi kat bercuti. InsyaAllah dapat apa nama dia. Dia sekarang ni mutawif haji. Siapa nak pergi umrah, dia lah mutawif. Jadi, itulah daripada satu lawyer sekular ni. Pada orang ni. Kadiak. Tentu kadiak. Itu cerita dia. Jadi, kalau nak belajar tentang suku, dia kena ingat ciri-ciri dia. Yang pertama ni, any product mesti recognize as an asset class. Apa dia asset class yang ada dalam pasaran kita? Capital market. Kena carilah. Whether it is a fund ke, collective investment fund ke, scheme ke, whether it's a bond ke, whether ETF ke, whether whatever note, kita kena betul-betul masukkan dia dalam compartment yang dah ada. They rightly place them in the right compartment. Kerana setiap compartment ni dia ada karakteristik yang berbeza. Dia ada trade mechanism berbeza. Jadi kena faham. Jadi yang ni participants kan yang ada, saya nak ajar satu benda lah. Kalau kita buat Islamic financing, jangan hanya fokus kepada Islamic financing product. Because Islamic financing product ni very narrow. Kita kena baca semua. Islamic financing, kita panggil non-Islamic financing ke, konvensional ke, komunis financing, kena belajar semua. Apa yang ada. Kalau Islam kena belajar Syiah financing ke, Sunni financing, kena belajar kan. Jadi kena belajar semua. Betul, kena tahu. Jadi, doktor, saya nak cerita sikit lah. Nak cerita. Bazura. Pasal apa kontrak saya dengan SC ni daripada 2 bulan, 3 bulan, setahun sampai 15 tahun. Saya nak cerita ni, saya nak share. Dan saya serve chairman SC. Saya tak serve orang lain, saya serve chairman. Chairman ni, kalau Tan Sri Zarina, chairman, pukul 3.30 pagi tu hantar mesej BlackBerry, 3.30 pagi. Pukul 4 saya jawab. Memang saya bangun pagi, saya jawab dah. Dan dia pun terkejut. Pasal saya pukul 4, saya tunggu mesej you lah nak jawab. Jadi gini, dia kalau ada orang tanya, kita mesti pandai jawab, cepat jawab. Macam mana cepat nak jawab? Kita Google. Bila Google ni, kena pandai Google, kena tahu tag dia. Nak Google cari bagian apa. Kita pandai dia punya tag, baru jumpa jawapan yang betul. Saya punya mailbox ni penuh dengan pelbagai mail daripada macam-macam group. Whether climate bond group ke, non-riba group ke, riba group ke, Von Mises group, macam mana saya ada. Saya baca semua. Itu kerja saya hari saya baca. Saya bukan baca, dia it takes 10 minutes of your time, paling lama 5 minit yang baca. Apa yang baik saya simpan. Jadi kita must create a data bank. Baru kita boleh jadi kreatif. Kalau kita dalam kotak yang tersendiri, tak keluar dari kotak kita payah nak jadi kreatif. Ini saya nak cerita. I'm sharing with you ni semua, brothers and sisters. I'm 72 years old. Waktu bila-bila pun boleh dipanggil dah. Baru ni saya kena masuk camp COVID. Dan saya dah bersiar. Aku pergi keluar rumah ni tak balik dah. Saya tengok rumah saya, tengok anak-anak saya. Saya buat Assalamualaikum. Dah COVID. Alhamdulillah Allah SWT selamatkan saya daripada beban yang besar. Alhamdulillah. Dia nak cerita ni, how to be creative ni telah. Kena tahu segala ciri-ciri dia, segala maklumat, segala apa kena cari. And the most use that I have is Google search. Jangan malu, jangan segan. Don't use the computer or phone for rubbish. Itulah dia. Dan development yang ada ni, yang pertama development dia securitization of syarah compliance asset. Yang pertama, securitization. Kena faham betul-betul apa dia securitization. What is the process of securitization? Pergi cari Wikipedia. Wikipedia akan explain. Apa dia securitization, apa dia bentuk-bentuk securitization. Unit trust securitization. Unit trust is the securitization of equity stock. Simple process. Kalau beli unit trust, kita tak beli semua stok. Kita beli satu unit di mana dalamnya ada termasuk pelaburan dalam pelbagai equity, pelbagai share. Itu unit trust. Jadi kalau ada naik turun satu share, dia tidak menebatkan bahawa unit itu turun harga. Sebab dia ada balancing factor dia. Jadi kalau unit trust ni kena belajar ciri-ciri dia, apa dia, growth fund ke, strategic ke, long term. Kita tengok, kena belajar ciri-ciri dia. InsyaAllah Dr. Bazura, saya akan buatkan khusus untuk what they call that financial planning. ABC of financial planning. Dan orang yang terbaik ini kawan saya lah, adik saya Zarina Yusof di UAE. Orang yang terkenal dalam bidang ni. InsyaAllah saya nak buat kelas tu. Dan di suku ni, they create a new financial security
as a new investment product. Dan minat yang timbul daripada suku ni bukan setakat di Malaysia ya. In fact 2-3 orang daripada UK datang jumpa saya, UBS daripada Switzerland. Lepas tu dia bentukkan La Riba Bank, Noriba Bank di Dubai, tapi bank tu fail. Dia datang jumpa nak belajar. Cloud Benson datang nak belajar. Maknanya benda ni benda yang kreatif dan dia orang ni baru faham. Jadi kalau orang kata suku tu plain vanilla, saya kata bukannya plain vanilla in term of it's not plain vanilla, structure is simple. Tapi the mental breakthrough to get it done is a very difficult process. Dan yang ketiga ni, konsep secondary trading and buy and dine, satu konsep buy and dine yang amat dipertikaikan seluruh dunia. IOF menjatuhkan hukuman bahawa buy and dine ni haram. Tetapi banyak orang baca ruling IOF ni, dia tak baca habis. IOF kata tidak dibenarkan menjual hutang dengan hutang. Baik kali berkali. Itu dia hukuman IOF. Dia tak kata buy and dine itu haram. Tapi banyak hujah-hujah diberikan di mana-mana seminar, dia kata buy and dine haram. Siapa kata haram? IOF. Tak, kata brother. You didn't read it properly. IOF said, do not sell a debt with a debt. Jangan kita hutang. Misalnya saya hutang Dr. Azali. Kemudian, kita li, aku tak boleh bayar hutang hang ni. Tapi Mokhtar ada hutang aku. Nanti offset hutang boleh tak? Cara rambang boleh kan? Tapi cara hukum haram. Tidak boleh bayar hutang dengan hutang lain. Kita mesti melupuskan hutang itu dengan wang ataupun dengan aset yang bernilai. Dan IOF kata, hutang boleh dijual dengan aset yang bernilai kecuali wang. Itu IOF kata. Tapi di Malaysia, dia kata, suku Malaysia ataupun masyarakat sanadah di Malaysia ni boleh dijual beli di pasaran dengan wang. Kerana sanadah ataupun suku itu bukannya wang. Suku itu adalah bukti untuk menerima bayaran yang timbul daripada hutang. Itu argument kita. It is an evidence of a debt obligation. Jadi orang ulama ni dia kata, waktu ahli majlis syariah dia kata mana boleh macam tu. Tapi Dr. Abdul Halim sepanjang ni, Dr. Abdul Halim background dia faham Muhammadi kemudian dia pergi belajar. Yang saya mula terpick up dari Dr. Abdul Halim, saya baca Dewan Masyarakat. Waktu saya di ITM. Dia balik dari Universiti Melaya, first degree, jumpa pak dia tengah potong padi. Dia ni kerja ada di Pendang. Dia kata, Pak, dia dah habis belajar lah, dia kata. Oh, banyak soalan. Dia dah habis belajar, dia kata. Pak dia kata, tak ada sambung lagi. Dia kata ada, tapi tinggi di PhD, master. Dia kata, Halim, habis belajar lagi. Jangan dah potong padi macam aku ni. Kata Halim pun bukan master dia. Lepas tu dia apply pergi Oxford University. Dia buat PhD dia. Dan dia ni, syariah background. Dia beritahu pada ahli majlis syariah komiti Bank Islam, dia kata, tuan-tuan, dia kata, sekarang ni, suku ni bernilai dia RM500,000. Satu nilai suku ni RM500,000. Face value dulu kita physical form. Saya pergi ke Sakan Kari, saya nak beli 2 biji Mercedes Benz. Dia kata, mau bayar hutang tak? Tak nak, saya bayar cash. Dia kata, betul ya? Betul? Ina pun dia siapkan 2 biji kereta Mercedes Benz yang top model. Dr. Alim kata saya pun bawa suku skoping dengan dia. Dia kata ini apa? Ini hutang lah, ini duit lah. 500,000. You boleh tukar, boleh bayar itu kereta. Cina tu akan kata pada saya, lu gila kan saya gila. Mana orang beli barang dengan suku? Jadi apa? Bermaknanya bahawa suku itu bukannya wang. Suku itu adalah yang bernilai dan membolehkan seseorang itu mendapatkan pembayaran hutang yang bersabit daripada kontrak bait bithaman adil yang telah termeterai sebelumnya. Itu dia suku yang kita define. Jadi di bawah definisi ini, kita kata buy and dine boleh. Gitu dia. Oh, sekarang discussion innovation, syarah challenges, rising issue. Okey, saya jawab soalan tu. Mana soalan tadi? Ada 2 soalan kat sini, Cik Wan. 2 soalan. Saya ringkaskan soalan ni lah, senang sikit untuk Cik Wan nak ni kan. Nombor 1 soalan dia tanya berkenaan macam mana suku, how suku work. Secara santainya macam mana suku work. Contohnya macam soalan ni daripada Muhammad Aidi. Kalau kita Cik Wan bercerita, okay, kalau ada orang tanya kita, ni macam mana dia work, macam mana kita nak answer that question? Oh, dia macam saya kata definisi tadi, suku ni is a financial instrument. It's a securities, as financial instrument. Macam juga share.
macam share pasaran saham. Saham dalam satu syarikat. Saham tu bermakna adalah kita memiliki hak untuk mendapat keuntungan daripada satu syarikat. Saham kan? Dan saham tu membolehkan kita menghadiri AGM untuk mengundi satu resolusi. Tetapi kita tidak mentadbir syarikat, tak boleh. Kecuali kita ni majority shareholder, kita control 20%. Misalnya kita boleh minta board membership. Oleh kita boleh terlibat dalam pengendalian syarikat sehari-hari, day to day affair. Boleh. Jadi saham ni hanya membuktikan pemilikan kita dalam modal syarikat. Sukuk ini membuktikan partisipasi kita dalam satu investment dalam satu projek boleh sukuk. Dan investment ni membawa pada kita pulangan atau return. Kalau dia kontrak, dia ijarah misalnya, return dia adalah daripada sewaan, keuntungan daripada sewaan. Kalau musyarakah dia, return dia adalah pengungsian daripada keuntungan. Kalau baik bersama ajil adalah keuntungan daripada harga jualan. Itu dia sukuk. Jadi that's how it work. Dan kalau kita pegang share juga, kita pegang shares company, kita tak semesti menjadi ahli pemegang saham seumur hidup. Kita boleh mencairkan kedudukan kita dengan mengurus niagakan saham itu di pasaran bursa, pasaran share market. Sukuk juga sama. Sukuk ni kita boleh menjual ataupun membeli sukuk daripada money market melalui intermediary, bank ataupun investment bank ataupun fund manager. Intermediary boleh beli ataupun jual bagi kita. Pada harga apa? Pada mengikut harga yang ditetapkan di dalam konsep produk itu sendiri. Itu dia cara sukuk. How that works. Okay, alright. So, hopefully apa nama Mama ID boleh kot cerita sikit-sikit berkaitan dengan kalau orang tanya apa dia sukuk work, how sukuk work. So at least you can explain lah. Okay, Cik Wan, soalan nombor 2 ni, yang ni panjang soalannya tapi saya ringkaskan lah. Dia kata apa akan terjadi kepada sukuk tu sekira projek sukuk nak buat tu, macam katalah macam Shell, MDS itu kan, gagal, projek tu gagal, so apa akan jadi pada sukuk tu? Itu first of the question. The second part of the question dia tanya berkenaan dengan third party guarantee. Party guarantee ni dia beri contoh nakil sukuk contohnya kan. Di mana dia kata dia kata dia baca satu jurnal yang bertanya ni nama Cik Hasanah. Dia baca satu jurnal, dia kata maybe ada trik parti ni semata-mata jadi macam nak trik saja untuk third party guarantee ni. Boleh Cik Wan enlighten us about that? Dia soalan yang pertama, Dok, adalah sukuk ni sebagaimana pembiayaan mana-mana pun, dia mesti ada sandaran ataupun jaminan. Tak semestinya juga, dia kalau clean pun boleh. Tapi tengok kepada risiko kepada investors, risiko dia. Ada investor yang perlukan ada jaminan, misalnya EPF, dia perlu. It's a must that any financial product must have a security in the form of guarantee. Itu compulsory. Itu akta EPF. Maksud dia Cik Wan, Yeah. Maksud dia macam EPF tu the government akan party guarantee lah kan? Bukan, dia EPF ni dalam produk yang dibeli tu, dia government garantikan simpanan kita dalam EPF. Tapi bila EPF menggunakan simpanan itu untuk invest, maka dia kena invest dalam, kalau financial product, dia kena invest dalam secured investment. Kalau financial product itu ada bond or sukuk lah, kena secured. Tapi kalau share dia tak secure, kalau share dia ada cara-cara ciri lain lah. Jadi security ni, in the case of Shell MDS ni, security dia adalah the plant itself is the security. Kemudian kita ambil security daripada parent company, Shell. Shell bagi guarantee parent company. Jadi saya nak cerita tentang pengalaman waktu discussion of guarantee ni, of the guarantee. Kita minta Shell punya guarantee, parent guarantee. Shell tak faham, why must we guarantee a product? Dia kena sebutkan, kalau you tak guarantee, EPF wouldn't come in. Kalau EPF doesn't come in, then you fail. Jadi Shell terpaksa lah terima aku. Jadi dia hantar lawyer dia. Lawyer dia daripada UK, seorang daripada Jepun seorang. Two top lawyers. Datang ni kita kena explain pada dia produk dia. Apa dia produk guarantee ni. Why for what guarantee? What is this product? Why you don't give a loan? Why you must go through a sale and purchase agreement? Kena cerita pada dia. Tak pernah dia dengar bahawa satu pembiayaan ni mesti go through sale and purchase agreement, bukannya direct loan. Jadi kena explain. Jadi proses explanation ni
Dia kena tukar sistem kerja internally of Shell ni, Shell Head Office. Dalam security requirement. It's a long process. Sampai bergaduh ni sampai bilik air bergaduh. Nak pergi bilik air ni, nak pergi kencing ni, dia tengah ni bersih. Ni macam tu. Tak habis jadi ada seronok dia, ada good and bad story lah. Tapi it's fun. Tapi the process of bringing innovation ni, proses challenge dia banyak. Saya tak mau cerita di sini proses yang personal problem that I face, tak payahlah kan, betul tak ya. Jadi coming back to guarantee tu, itulah dia sebabnya kalau project fail, kita fall on the guarantee. Fall on the very causes. Third party guarantee ataupun first party, that is the plan itself. In the case of An-Nakhil is very interesting example. Saya panggil An-Nakhil ni the octopus sukuk. Octopus ni banyak tangan kan. Dia banyak limb. Kadang Nakhil sukuk ni dia ada guarantee, dia ada parental guarantee, dia ada security guarantee, dia ada macam-macam proses, tapi semua tak boleh pakai. Bisa dia paling senang. Bila Nakhil tu fail, investor pun demand payment. The governing law of Nakhil sukuk ni pun pelik. Dia ada govern by the law of Guernsey for the trust, the law of UK for the loan structure, the law of Dubai for the security structure, the law of DIFC for macam-macam law dia ada. Dan law of Dubai and DIFC ni kena faham, it is based on Napoleonic and Sharia law. Benda yang pelik. Kalau kita common law, lagi senang. Dia Napoleonic and Sharia law. The benda ni was heard in the UK court. That the court decided that Nakhil must kena bayar hutang, tuntutan, kena bayar, no fail. Ataupun kalau tidak akan foreclose on the security. Nakhil tak boleh bayar, tak ada duit. So they decided to foreclose on the security. Jadi member investor ni sonok lah, dia pergi ke Dubai, pergi pada kerajaan Dubai, I want to foreclose on the security of Nakhil project. Kerajaan Dubai kata, brother, I'm sorry, the land belongs to Dubai. The law of Dubai kata, no foreigner can own any land in Dubai. Nampak? First law dia. Lawyer tak buat kerja yang betul. Dia tak check betul-betul. No foreigner can own the land of Dubai. Jadi apa jadi? Not enforceable. Jadi benda ni jadi satu bahan yang ditertawakan. DIFC ni is financial center compete dengan Malaysia. Jadi Dubai government ultimately kata kita kena save situation. Kalau tidak DIFC kena tutup. So the Dubai government came in to rescue the whole project. They rescue. Walaupun yang guarantee itu bukan government, yang guarantee itu adalah syarikat government juga. Government own DIFC, dia garantikan Nakhil project. So dia dah ke third, fourth level. But ultimately to save the situation, to bring credibility to DIFC, government Dubai came in to rescue the whole Nakhil project, to the Nakhil sukuk. So Nakhil sukuk ni is a good example of back structure sebenarnya. Kalau di Malaysia ni, kalau sukuk Malaysia ni, the governing law of Malaysia, governing law. Kalau international suku, governing law is the law of Malaysia or UK. Dua, very clear, common law, dua common law. Apa dia perbezaan common law dengan other laws? Common law ni, dia ada bersandar kepada National Land Code, torrent system. Good or bad torrent system, dia ada security cover on the asset, dia ada recourse. Dia ada possibility of recourse. Cuma weakness of torrent system ni, kena belajar. Cuba balik, you write this down, TORREN, torrent system, balik belajar, baca. Apa dia weakness torrent system? Weakness torrent system ni, dia tidak ada facilitation of needs under Islamic financing. Dia kata, all loan, they are secured by this land, kena sebutkan berapa interest dia, disebut. Sampai sekarang, disebut gitu. Jadi dalam loan document, kita tak sebut profit, kita sebut interest. Jadi kalau ada orang yang ultra syariah compliant macam Dr. Razli ni, dia akan bangkang. Dia kata ini dah compliant. Macam mana hang baki, hang jangan pembiayaan syariah compliant, hang security document tak syariah compliant. Ini satu benda tak betul. Jadi kita kena kaji bahawa banyak keperluan banyak benda yang kita perlu dalam syariah implementation ni, ada kehindaran dia, kesusahan dia kerana sistem tak lengkap. Kenapa tak buat Islamic system? Itu soalan. Kenapa tak buat Islamic system? Dia indah bercakap daripada rupa lah. Indah ni bercakap senang. Kita nak buat Islamic system. Makasih syariah lah, Cik Wan. Makasih syariah ni kan. Dia ada daruriyah, hajiyah,
senior kan. Dan saya selalu komen makasih syariah ni, saya beritahu Tuan Mokhtar, Haji Mokhtar kita, makasih syariah ni betul. It is a very broad example. Makasih syariah ni terbentuk pada awalnya adalah untuk pentadbiran negara. Makasih syariah, the law, how to formulate the law to protect the land. Kemudian makasih syariah digunakan oleh fuqaha untuk membentuk hukum-hukum, untuk ijtihad. Jadi kita gunakan makasih syariah, objektif syariah dalam Islamic finance. Tapi dalam Islamic finance ni is a very broad category. Kita kena pecahkan lagi. Dia punya corollary pecah-pecahan dia. Kalau kata pelindungan nyawa misalnya. Dalam Islamic finance mana pelindungan nyawa? Kita kena bentuk. So kita tak boleh, kita kena buat benda-benda beretika misalnya. Tak boleh finance drug company yang misalnya yang jual obat abortion. Tak boleh. Tidak ada pelindungan nyawa. Jadi benda-benda etika ni masuk. Jadi dia corollary of financing under Makasih ni perlu dibincangkan lagi. Saya tanya Profesor Datuk Dr. Hashim Kamali. Saya kata, brother, why don't we discuss further on Makasih? Dia kata, you know, last time the ulama was fighting over Makasih. Then they decide that we better stop wasting our time. Let's focus time on ijtihad of fiqh rather than discuss, rather than fighting on Makasih. Let Shatibi and Ghazali outline the Makasih, kita follow them. Dan kita ijtihad fiqh ni based on the general ruling of Makasih. Jadi the word of the use in Islamic finance ni kita bersandarkan pada Makasih syariah. Saya kurang setuju lah. Kalau kita sebut satu benda, kita panggil apa? Kita jadi slave to slogan. Saya tak faham pada Makasih. Itu pandangan saya lah. Kata-kata Cik Wan katakan nasihat kepada para pelajar yang hadir pada hari ini, pada pencarah pun ada juga yang hadir pada hari ini tentang sepatah dua kata Cik Wan lah. Terutamanya kalau contoh dia macam dalam silibus kat universiti tu, kalau mereka nak tahu lebih lanjut tentang suku macam mana dia, apakah isi kandung silibus yang perlu ada dalam universiti ni, so that dia orang boleh make sure that the students ni boleh mempunyai ilmu asas suku ni lah. Pokoklah Cik Wan nak kata-kata akhir Cik Wan lah. Kata Cik Wan. Dia begini, dia di antara akademia dan industri ni satu jurang yang luas. Dia amat berbeza. Akademia ni dia ilmu dia dah kira ketinggalan sikit ataupun banyak. Development industri cepat, amat cepat. Misalnya development of suku industri, kita ada perpetual suku. Dah 5 tahun, 6 tahun perpetual suku. Konsep dia berbeza dan konsep dia betul dan tak betul lah pada saya. Tapi in a nutshell, saya nak luahkan perasaan saya. Islamic finance ni kita belum develop. We have not developed Islamic finance. We are trying, kita experimenting Islamic finance. Disebabkan Islamic finance ni based on Keynesian economy. Kita based on economic system. Dan kerana kita tidak ada satu dasar Islam economy yang kokoh, semuanya teori, semua hipotesis ya. Tidak ada satu teori yang kokoh. Jadi what we are doing, kita panggil Islamization, replication of all theories. Dan dalam proses replikasi ini, kita banyak bersandar kepada debt structures, hutang-hutang. Sampai sekarang ni hutang-hutang masih berlaku. Kalau baca history of economy, dulu Dr. Abbas bin Rakhal, profesor di UNICEF, dia berkata, Syafiq ada soalan. Dr. Abbas dia kata 300 years ago, dia kata in America equity was very popular. Equity market tu maksud dalam musyarakah, participation in real project, dalam real project, ishtirak. Jadi dia kata lepas tu dia kata then the collapse of the equity market became happen, kata berlaku, dan timbullah debt market mana banking to over. Kenapa bank to over? Bank to over ni kita kata Yahudi lah kan. Tapi bukan, actually behavior pattern of manusia. That's why masa lepas pada global financial crisis tu, economists kata, let's look at the behavioral pattern of the people to create a new economic system. Dia nak reinvent the economy. Reinventing what they have done actually, they have in fact revisited capitalism itself. Konsep capitalist structure dah ada reinvented. Sekarang dia ada structure capitalism, constructive capitalism, di mana misalnya kesemua stakeholder tu participate as shareholder.
or as what they call investors. So that is happening. Dan kita Islamic under Islamic finance, kita tak examine all those things. Kita tertinggal. Yang paling senang kita ambil begini, sustainable financing, SDG, Sustainable Development Goal, value based intermediation, yang paling senang lah. Kita menumpang kepada SDG agenda of the UNDP, kita menumpang. Tapi saya bertanya, kenapa kita mesti menumpang? Padahal dalam Makasih Syariah sendiri sudah terserlah segala konsep-konsep sustainability yang ada sekarang ni. Masih yang ada ni tidak memenuhi kesemua konsep-konsep yang ada sekarang ni. Tapi kita dalam Makasih kita ada semua, tapi kita tidak pernah kita membongkar keperluan sustainability agenda in the Islamic concept. Tak pernah kita buat. Dan sebenarnya benda kita kena lakukan. No, the COVID experience ni, kita ada masalah moratorium. Kenapa ada moratorium? Kerana hutang-hutang dalam dua kontrak Islam ni, sekiranya tidak terbayar, maka dia akan menjadi hutang yang tertunggak. Kenapa jadi hutang yang tertunggak? Kerana kita menggunakan kaedah accounting IFRS, Recognition of Income, to make it current. Jadi kalau dana IFRS bila hutang 2 tahun dah tak bayar ni, jadi apa? Dia akan jadi bad debt. Kalau jadi bad debt, maka bank terpaksa terhakis daripada capital dia, erosion capital of the bank. Untuk mengelakkan daripada bad debt ni, jadi timbullah moratorium. Tapi moratorium sekarang ni dia ada shortcoming dia. Sampai bila bagi moratorium? World Bank kata COVID is until 2025. Adakah kita nak bagi another 4 years of moratorium? It would affect the Islamic banking. So the argument dia kata, Bank di Malaysia, RSB, Maybank, CIMB ni dia punya untung berbilion dalam zaman COVID. Takkan tak boleh bagi maafan. Walhal dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, apabila orang yang susah dalam berhutang itu, maka kamu tangguhkanlah pembayaran dia. Paling terbaik kamu maafkan hutang dia. Maafkan. Debt forgiveness. Kita tak pernah tinggal, tak pernah fikir tentang debt forgiveness. Tapi dalam conventional financing, debt forgiveness is a normal thing. Orang kata, mana ni? Orang cakap tak. Dalam conventional financing, dia selalu bagi haircut. Okay lah, dia kata, Dr. Razli, you just pay me 50% of what you owe me. The balance you pay me cash. Bagi haircut. That 50% is a forgiveness. Jadi kita ni dalam Islam banyak cerita tak fikir tentang tak sampai. Jadi I would say that Islamic finance ni must come under a new paradigm, must change the paradigm. Must tukar bentuk dia, bukannya debt culture lagi, tapi masyarakat culture. Waktu develop masyarakat culture ni dia susah kerana kita tak tahu budaya manusia. But anything kita kena start big, kita kena start small. And small has been successfully proven. For example, crowdfunding, start small. P2P, start small. Dan nampak dia punya kejayaan dia. Jadi kita kena balik pada tahap yang lebih realistik lah. Itu pandangan saya. Terima kasih banyak-banyak Cik Wan atas penerangan yang panjang lebar yang amat beneficial dan kita harap apa saja ilmu yang telah disampaikan oleh Cik Wan tadi, especially the untold stories tu, ambillah ia menjadi orang kata orang kata macam kita punya semangat untuk terus maju, because para pelajar semua adalah merupakan bakal pemimpin dalam industri di masa hadapan. Okey, so saya serahkan kembali majlis ini kepada Puan Baizura Jabar. Silakan Puan Baizura. Terima kasih Haji Cik Wan, terima kasih banyak. The stories that you kasih untuk kami pada umur 72, I'm telling you, memang hands down. Allah Akbar. You can remember every detail. Actually shivers tau. Memang betul-betul menaik bulu roma bila bercerita. Bila dengar Cik Wan cerita. Alhamdulillah, memang a real motivation. Okay? So from what I'm trying to say this kan, tujuan webinar ni sebenarnya nak tunjukkan kepada semua participants minat yang dalam yang dimiliki oleh semua perintis yang perintis Islamic Kewangan ni. Dan not only the perintis but actually the people who actually contributed so much to industry, Islamic finance industry. So you can see tau, daripada apa yang Cik Wan cerita, you can see the passion that dia ada
the passion yang dia ada not limited to Islamic finance but including the structuring, the financing, how much innovation that this 72-year-old guy has. Alhamdulillah. So it shows that Haji Razli, Cik Wan, they are actually the living proof that whatever passion that you have, stick to it because it will make you strive and excel in your own very own way, in your very own way. Okay, so it makes you think about how to innovate, how to do the structuring. Okay? From the Cik Wan's presentation pun, Cik Wan Hasanah has actually come up with a question with regards to Nahil Sukuk. Kami ada buat case studies about Nahil Sukuk, but we were looking at the guarantee portion. Okay, but in Cik Wan punya version pula is looking from the National Land Code. See, nampak the difference of the structure. When we actually combine it together, we can actually come up with a good case study. Sama juga macam how Encik Wan explain to us pasal sukuk. So daripada training yang selama ni kami pergi, dia cuma explain about sukuk and their certificate, a very typical academic. But Encik Wan has actually managed to show to us that sukuk memang diperlukan oleh investors. See, the other side, not only diperlukan oleh issuer, but diperlukan oleh investors. So today's session memang actually is an eye-opener lah. Eye-opener. Terima kasih banyak Cik Wan dan Haji Razli. So terima kasih banyak. And for now, please take care. Terima kasih kepada semua orang yang hadir, participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.